Bab tentang perempuan yang nampak cecair kuning dan kudrah keruh setelah suci, yakni dari haid. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ummi Atiyah, beliau telah berbai'ah dengan Nabi SAW. Beliau berkata, kami tidak menganggap al-kudrah, cecair yang keruh dan kuning selepas suci dari haid itu, syai'an, sesuatu. Ini sesuatu yang menghalang seseorang perempuan untuk mengerjakan sembahyang dan sebagainya. Diriwayatkan dari Ummi Atiyah sama seperti itu juga riwayatnya. Abu Daud berkata, Ummul Hudzail ialah Hafsah binti Sirin. Anaknya bernama Hudzail, nama suaminya ialah Abdurrahman. Bab mustahadah, perempuan yang beristihadah, yaghshaha zawjuha, boleh disetubuhi oleh suaminya, boleh disetubuhi suaminya. Dengan sanadnya Imam Abu riwayatkan dari Ikrimah, katanya Ummu Habibah mengalami istihadah, namun begitu suaminya tetap menyetubuhinya. Abu Daud berkata, Yahya bin Ma'in berkata, mu'alla thiqah, mana seorang yang boleh dipercayai. Ahmad berkata, Ahmad bin Hanbal tidak meriwayatkan yakni sesuatu hadis dari beliau, kerana beliau ni kana yanzuru fil ra'i, menggunakan fikirannya dalam hukum, dalam menentukan hukum. Diriwayatkan dari Ikrimah dari Hamna binti Jahsh bahawa beliau mengalami istihadah, namun begitu suaminya menyetubuhinya. Bahawa maja fi waqtin nufasa, ini bab tentang jangka masa ataupun waktu nufasa, perempuan yang bernifas. Jangka masa perempuan yang bernifas itu, yakni menahan dirinya dari sembahyang dan seumpamanya. Diriwayatkan dari Musah dari Ummi Salamah, katanya perempuan-perempuan yang bernifas di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taq'udu, duduk, bukan duduk itu maksudnya tidak bersembahyang setelah bernifas selama 40 hari ataupun 40 malam. Dan kami selalu melumurkan di muka kami waras, jadi sejenis rumput ataupun bunga, yakni minal kalaf, yakni untuk menghilangkan jeragat, kerana jeragat. Diriwayatkan dari Musa lagi, beliau berkata, saya telah keluar untuk mengerjakan haji, maka saya menemui Ummi Salamah. Saya berkata, wahai Ummul Mukminin, Samurah bin Jundub menyuruh orang-orang perempuan supaya mengqadakan sembahyang semasa kedatangan haid itu. Faqalat, Ummu Salamah berkata, dia tidak boleh qada sembahyang tu, perempuan-perempuan itu tidak boleh mengqadakan sembahyang tu. Ada salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bernifas dan tidak bersembahyang selama 40 malam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruhnya supaya mengqadakan sembahyang kerana nifas itu. Qala Muhammad berkata, maksudnya ialah Ibnu Hatim, namanya ialah Musah, kunyahnya ialah Ummu Bussah. Abu Daud berkata, Kathir bin Ziyad
kunyahnya ialah Abu Sahal. Babul ightisal min al-haid. Ini bab mandi kerana haid ataupun mandi ketika suci dari haid. Diriwayatkan dari Umayyah binti Abi Salt, dari seorang perempuan Bani Ghifar, yang mana perawinya menyebutkan namanya kepada saya. Qalat, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memboncengkan saya di atas haqibah, di atas beg, haqibati rahlihi, beg yakni pelana untanya. Qalat, dia berkata, demi Allah, Rasulullah terus berjalan hingga ke subuh, barulah baginda menghentikan untanya, dan aku pun turunlah dari tempat duduk tadi, dari tempat duduk di atas untanya. Rupanya terdapat pada beg itu kesan darah saya, dan itulah haid yang mula-mula saya alami. Qalat, dia berkata lagi, fataqabbaltu ila an-naqah, saya pun pergi, yakni bersembunyi dekat unta itu, dan saya berasa malu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dialamiku dan melihat pula darah. Qala malak, kenapa dengan engkau? Barangkali engkau telah berhaid. Qultu, saya menjawab, ya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, bersihkan diri engkau, kemudian engkau ambil satu bekas air, fatrahi fihi milhan, dan engkau masukkan ke dalamnya garam. Kemudian basuh apa yang mengenai darah yang mengenai beg tadi. Kemudian kembalilah engkau ke tempat duduk engkau di atas kenderaan itu. Qalat, perempuan itu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menguasai Khaybar, baginda telah memberikan sedikit dari harta fight itu kepada kami. Qalat, perempuan itu berkata lagi, wa kanat la tathuru min haidatin, dia tidak suci dari haid, melainkan akan dimasukkan di dalam air yang akan digunakan buat bersuci, garam. Dan dia berpesan supaya dimasukkan garam ke dalam air yang akan dimandikan dia dengan air itu pada ketika dia mati. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya Asma masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah seharusnya kami atau seseorang dari kami mandi apabila dia telah suci dari haid? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah dia mengambil daun bidara dan air, lalu bersuci, kemudian membasuh kepalanya dan menggosoknya hingga sampai ke pangkal rambutnya, umbi rambutnya, kemudian mencurahkan air ke atas tubuhnya, kemudian mengambil secebis kain, lalu disapu dengannya. Dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana saya akan bersuci dengan kain itu? Aisyah berkata, saya pun paham apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berkata kepadanya, engkau sapukan dengannya tempat-tempat yang terkena darah itu. Diriwayatkan dari Safiyah binti Syaibah lagi dari Aisyah bahawa beliau, yakni Aisyah, telah menyebutkan tentang perempuan-perempuan Ansar. Aisyah memuji-muji mereka dan menyebut baik tentang mereka. Aisyah menceritakan pernah seorang perempuan di antara mereka pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu perawi menyebutkan makna, yakni hadis yang sama maknanya dengan hadis yang telah tersebut sebelum ini.
Cuma dia berkata firsatan mumassakatan, yang secebis kain yang dilumurkan dengan kasturi. Wa qala Musaddad berkata, Abu Awana berkata firsah, Abul Ahwas pula berkata qarsah. Lebih kurang maknanya, yaitu secebis kain. Lagi riwayat daripada Safiyah binti Syaibah dari Aisyah bahawa Asma bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama juga dengan makna, sama hadis yang dikemukakan olehnya ini sama dengan hadis yang tersebut sebelum ini juga maknanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata firsatan mumassakatan, yakni secebis kain yang dilumurkan kasturi. Faqalat kaifa atatahharu biha, bagaimana saya akan bersuci dengannya? Nabi SAW bersabda, subhanallah, bersucilah dengannya. Wastatara bithawb, dan Nabi SAW bersembunyi ataupun melindungkan diri dia dengan satu kain. Wazada perawi, yakni Syu'bah, menambahkan dalam riwayatnya, perempuan itu bertanya tentang mandi junub. Nabi SAW bersabda, engkau ambil air dan bersuci dengan sebaik-baik dan dengan bersungguh-sungguh. Kemudian engkau curahkan ke atas kepalamu air, lalu engkau menggosokkan kepala engkau tu hingga sampai ke umbi ataupun kulit kepala engkau. Thumma tufidhin alaik, kemudian engkau curahkan air ke atas tubuhmu. Qala, kata perawi, wa qalat Aisyah berkata, ni'man nisa'ul ansar, sebaik-baik perempuan ialah perempuan Ansar. Orang perempuan yang paling baik ialah orang perempuan Ansar. Sifat malu tidak menghalang mereka untuk bertanya tentang agama dan untuk mendalami agama. Kita tengok semula ni. Mula-mula malam ni tentang perempuan selepas suci, dia tengok masih ada lagi keluar cecair daripada kemaluannya yang berwarna kuning ataupun kelabu ke keruh coklat ke apa dan sebagainya lah. Macam mana hukumnya? Sebelum ada ni kita sudah jumpa pada Aisyah, dia kata jangan cepat-cepat sangat kamu nak sembahyang. Biasa apa, kamu tengok hak keluar tu cecair itu putih betul, barulah kamu sembahyang. Hak ni maksudnya ketika sedang haid. Hak Aisyah sebut itu ialah ketika seseorang perempuan itu sedang dalam tempoh haid, dalam masa haid, tiba-tiba dia tengok cecair yang keluar daripada kemaluan dia itu berwarna kuning ke dan sebagainya. Pada ketika itu jangan gaduh. Adapun hak ni hak Ummu Atiyah ni, selepas daripada masa haid, hak biasa, tempoh haid yang biasa, lepas pada tu nampak lagi warna hak keluar tu tidak seperti darah tetapi kuning ke macam tu. Ni tak kira. Artinya dalam hadis ini, dalam asar ini menunjukkan sahabiyah lebih mengutamakan adah seseorang itu. Adah, jika perempuan itu mu'tadah yang ni kebiasaan dia tu berapa hari? 7 hari katakanlah.
Lepas pada 7 hari tu dia tidak biasa dah tu keluar haid tu. Biasanya 7 hari. Lepas pada tu kalau ada lagi keruh ke, kuning ke, ataupun lain-lain lagi warna, tidak dikira dah tu. Mana dipakai hak biasa dia. Hak biasa dia 7 hari gitu. Ni hadis Ummu Atiyah. Hak Aisyah tu dia kata jangan gaduh semaya. Itu pada ketika dalam tempoh tadi lah. Kalau dalam tempoh hak biasanya 7 hari, dalam tempoh tu tidak semestinya keluar tu dalam bentuk darah. Kalau hak tidak darah macam cair gitu je, borak gitu, bertali gitu keluar tu. Dan warnanya tidak seperti darah, kuning ke, kita kata coklat ke, ataupun kelabu ke, dan seumpamanya, itu tak boleh gaduh lagi. Kalau dalam tempoh, artinya semua asar ini menunjukkan diambil kira adah bagi perempuan yang mu'tadah, mana dia kena pakai hak tu. Walau bagaimanapun ada lagi pendapat yang lain. Hak ni mengikut zahir je, hak terangnya gitulah. Walau bagaimanapun ulama bercermat, ada yang bercermat, dia kata kalau kebiasaan dia tu 7 hari 7 hari katakan, lepas pada tu dia nampak lagi 2 hari, hari yang ke-8, hari yang ke-9, hak warna lagu saat ni yang tersebut sini, itu dikira masih haid lagi sebagai bercermat, selagi kalau mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, selagi tidak melepasi 10 hari. Sebab jangka masa haid yang paling lama bagi dia 10 hari. Ni tak cukup 10 hari lagi. Walaupun dia sudah ada adah dia, sudah ada kebiasaan dia iaitu 7 hari, untuk bercermat boleh setakat 2 hari itu, lanjutkan lagi sebagai haid, dikira sebagai haid. Sebab apa? Kalau 3 hari lagi pun tak habis lagi mengikut dia, sebab 10 hari. Tetapi mengikut Imam Syafi'i, ada pula pendapat pecahan dalam mazhab Syafi'i itu, mana kalau selagi dalam masa 15 hari boleh tengok lagi tu. Boleh tengok lagi, walaupun dia sudah ada adah dia, sudah ada kebiasaan dia, sudah ada kebiasaan dia iaitu 7 hari, selagi tidak melebihi 15 hari, maknanya boleh ditambah 3 hari ke, seperti yang sebelum pada ni kita jumpa hak tambah tu, ada tambah 2 hari, ada tambah 3 hari, ada tambah 4 hari, selagi tidak melebihi jangka masa haid yang paling lama iaitu 15 hari mengikut Imam Syafi'i. Begitulah. Tetapi yang terangnya di sini dalam asar ini hak mudahnya iaitu kalau orang tu sudah mu'tadah lah, sudah biasalah haid dia tu, kalau 7 hari tambah 2 hari, tak payah tambah lah. Hak yang kedua, hak yang pertama tadi tak payah tambah. Maknanya kalau dia kira hak kebiasaan dia, 7 hari, lepas tu kalau ada lagi hak lagu ni tak dikira sebagai haid. Mana semaya dia boleh semaya. Tidak dia ada tambahan tu, tak ada, tak ambil kira tambahan. Mana sekadar hak biasa lah, sekadar hak biasa. Mana kalau 7 hari lah, kalau 6 hari lah, begitu. Kalau dalam masa hak biasa tu 6 hari atau 7 hari tu nampak melagam ni, tak boleh gaduh lagi semaya, tak boleh gaduh lagi. Sebab itu masih dalam tempoh hak biasa dia. Itulah mengikut asar Aisyah dulu. Dengan kita tengok asar Aisyah dan Ummi Atiyah ni, dapat kita satukan lah, dapat kita gabungkan, iaitu hak Ummu Atiyah ni, mana hak selepas daripada hak biasa tu 7 hari tu, kalau ada lagi tak secara semaya lah. Aisyah kata jangan gaduh tu, maksudnya dalam tempoh hak tadi 7 hari ke ataupun 6 hari mengikut kebiasaan perempuan itulah. Baiklah. Ini sanad satu lagi ni super tu juga. Cuma dia nak terangkan dalam riwayat yang pertama saat ni, Qatadah ambil dari Ummul Hudzail. Ummul Hudzail ni ambil daripada Ummi Atiyah. Dalam riwayat yang kedua ni, Musaddad Ismail Ayyub ni, dia ambil daripada Muhammad bin Sirin dari Ummi Atiyah. Super tu juga, super riwayat sebelum pada tu. Dia nak ceritanya, ni Abu Daud berkata, Ummul Hudzail ialah Hafsah binti Sirin. Hafsah binti Sirin.
Riwayat yang kedua Musaddad ini Muhammad bin Sirin. Sirin ni, yang ni maknanya Muhammad dan Ummul Hudzail, Hafsah tu adik-beradik lah. Adik-beradik. Jadi hadis ni kedua-duanya diriwayatkan oleh dua beradik. Dekat-dekat lah hadis. Makna dia tu. Bimithlihi, dia kata Ummi Atiyah bimithlihi. Kalau kata bimithlihi maknanya lafaz dia tu sama. Lafaz dia tu sama. Imam Abu Daud nak ceritanya adik-beradik dia. Anak dia bernama Hudzail. Sebab tu orang panggil Ummul Hudzail. Ini pakai kunyah lah. Orang panggil kunyah. Kalau sebut Ummu ataupun Abu begitu, itu orang panggil kunyah. Suaminya bernama Abdurrahman. Suaminya bernama Abdurrahman. Dia nak cerita tentang Ummul Hudzail, itulah maksud dianya. Iaitu adik-beradik pada Muhammad bin Sirin. Itu ya maksudnya. Seterusnya, perempuan mustahadah yang beristihadah boleh disetubuhi oleh suaminya. Mana kalau mari kotor apa ni ketika haid tak boleh kan, dilarang. Tapi kalau istihadah boleh. Boleh. Jadi boleh ni secara mutlak kah? Tidak secara mutlak juga. Sebab ada pula asar daripada Aisyah yang melarang bersetubuh pada ketika istihadah. Ini bergantung kepada keadaan lah, bergantung kepada keadaan. Kalau sekiranya istihadah tu bukan keluar darah saja, bahkan sakit pula, maka tak boleh lah. Kerana sakit, bukan kerana darah tu. Tidak, bukan kerana darah tu. Tidak. Tetapi kalau tidak ada mengalami apa-apa kesakitan apa, tak jadi masalah lah. Mana pada dasarnya tak apa. Pada dasar. Jadi dia amari riwayat daripada Ikrimah. Ikrimah ni boleh jadi dua. Satu Ikrimah bin Ammar, yang kedua Ikrimah Maula Ibni Abbas. Yang lebih dekatnya iaitu Ikrimah Maula Ibni Abbas. Sebab ada dalam riwayat yang lain ada disebut di sini Ikrimah ialah Maula Ibnu Abbas. Walaupun di sini tak ada sebut. Dia kata Ummu Habibah mengalami istihadah. Tetapi suami dia menyetubuhinya. Yang syahah tu maknanya menyetubuhinya. Abu Daud kata, Yahya bin Ma'in kata Mu'alla ni thiqah. Tapi Ahmad bin Hanbal tak sahih riwayat daripada dia. Pasal apa? Pasal dia menggunakan fikiran dalam menentukan hukum, yang ni Mu'alla. Imam Abu Daud nak isyarat kepada Imam Ahmad tak setuju dengan hadis-hadis ni, iaitu mustahadah boleh disetubuhi oleh suaminya. Itu Imam Ahmad ada riwayat daripada dia tidak setuju. Lepas tu hadis ni ada ni, cerita ni ataupun asar ini ada, dia kata asar ini tidak kuat. Sebab apa? Perawi dia tu mu'alla. Itu dia lebih mengutamakan asar Aisyah yang melarang, iaitu al-mustahadah la yaghshaha zawjuha. Perempuan yang beristihadah tidak boleh disetubuhi oleh suaminya. Tetapi kalau kita perhati pendapat Imam Ahmad pun tidak secara mutlak juga tak boleh itu. Jadi maknanya ini bergantung kepada keadaan lah, bergantung kepada keadaan. Seolah-olahnya Imam Abu Daud nak menyatakan jarh mu'alla. Siapa yang mentajrihkan dia? Siapa yang mempertikaikan dia?
iaitu Ahmad bin Hanbal. Dia sebutlah sebab apa? Sebab dia menggunakan fikiran dalam menentukan hukum. Sedangkan bagi orang lain ini tidak jadi masalah guna fikiran itu kalau selagi tidak bercanggah lah. Kalau selagi tidak bercanggah tak apa. Apalagi kalau mana asas dia tu ada, dalam hadis ada, cuma dia banyak guna qiyas, itu tidak mencacatkan seseorang itu. Begitulah juga ashabur ra'yi, ulama-ulama yang banyak gunakan qiyas, istihsan dan sebagainya. Tak ada siapa pun kata dia tu tak boleh diterima riwayat dia kerana dia tu berpahaman lagu tu, tak ada. Cuma Imam Ahmad ni dia lebih, itulah lebih cermat, dia lebih pergi kepada zahir hadis, lebih pergi kepada zahir hadis. Dengan sebab itu kita tengok banyak pendapat-pendapat dia lebih dekat dengan ahli zahir, Imam Ahmad. Sebab masyhur ada kata-kata dia kata al-hadithud dha'if aqwa min ar-ra'yi. Hadis yang dhaif itu lebih kuat lagi daripada ra'yi, daripada fikiran. Itu kata-kata dia. Dia tak apa nak orang guna kias-kias, tak sih. Kalau lagu tu lah, dia mengikut zahir banyak. Kalau kata Quran kalamullah qadim, hak kita duduk baca, hak kita duduk pegang, hak kita duduk tengok ni qadim. Gitu ya, bukan soal takwil. Ni dakwah dia ni baru, misalnya. Sebab itulah Imam Ahmad di zaman dia tu telah dihukum, kerana dia bukan zahir, tak ada berselindung, tak ada takwil, tak mau. Tetapi orang lain tak setujulah mu'alla ni. Ramai lagi orang-orang lain kata tak apa, dia molek, tak ada satu. Kalau sebab tadi saja itu tidak mencacatkan dia, bukan boleh menggugurkan dia tu daripada darjat iktibar, yang boleh diambil riwayat dia tu, tidak. Seterusnya Imam Abu Daud wa marisa lagi. Sanak lain pula, cerita orang lain pula, yang mana isi dia sama, iaitu Hamnah binti Jahsh. Dia beristihadah tapi suaminya menyetubuhinya. Maknanya ni kedua-dua ni sahabat. Tadi Ummu Habibah tu pun sahabiyah. Suami dia siapa? Iaitu Abdurrahman bin Auf. Ni pula Hamnah binti Jahsh, suami dia siapa? Suami dia ya Talha bin Ubaidillah, sahabat belakang. Artinya begitulah menyetubuhinya. Apa kita tahu mana dia mau tahu mana dia menyetubuhi? Dia tanya kah setubuh ke tidak? Ketika mai kota boleh jadi dia tanya, ada orang tanya dan dia jawab tu kan. Ataupun boleh jadi juga dia dapat anak, sedangkan orang semua maklum bini dia tu istiadah, dapat anak lagu kan. Orang faham daripada keadaan tu, dapat anak maknanya dia bersetubuh jugalah. Kalau tidak dia boleh anak macam mana? Mana belah-belah dia tu, isteri dia tu mengalami istihadah tu, isteri dia ada ketikanya mengandung dan melahirkan anak. Jadi orang faham daripada situ. Kalau tidak macam mana? Dia lekat perut, kita kata. Begitu. Tak ada pula jelas di sini disebutkan ditanya dia secara langsung, tak ada. Tak ada. Cuma disebut gitu saja. Boleh jadi ada yang tanya, dia cerita. Jadi Ummu Habibah ni Ummu Habibah binti Jahsh, Hamnah binti Jahsh juga. Seorang lagi iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Jahsh. Jadi ketiga-tiga ni adik-beradik ni dia beristihadah belaka. Tu maklum. Orang yang mengaji hadis dia tahu.
Tiga beradik ni mengalami istihadah belaka. Dan isteri kepada orang besar-besar. Zainab isteri Nabi, Ummu Habibah isteri Abdul Rahman bin Auf, Hamnah isteri kepada siapa? Talha bin Ubaidillah. Seterusnya bab majah fi waqtin nufasa, yakni jangka masa nifas itu. Selama manakah seseorang perempuan itu bernifas? Kalau dalam kitab kita ni an Abi Sahal an Mussah Ummi Salamah selalu. Kalau dah kita tengok dalam syarah dia tu ada an dia jelas. Cuma mana jatuh lah tu. Silap cetak tu. Terjatuh. Sebenarnya ada di antara Mussah dengan Ummi Salamah tu an. Yang Mussah ambil dari Ummi Salamah. Cerita ni. Ummi Salamah kata perempuan-perempuan yang bernifas, yang ni melahirkan anak lepas tu keluar darah tu, tu nifas, darah nifas. Selepas melahirkan anak terus keluar darah dari kemaluannya itu orang panggil perempuan nufasa. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taq'udu, duduk, bukan duduk cokok gitu, tidak, mana tidak bersembahyang. Keluar darah selepas beranak tu tidak bersembahyang selama 40 hari ataupun 40 malam. Tidak bersembahyang serupa pada masa mari kotor lah. Kalau mari kotor tu mana beberapa hari saja, ni lama 40 hari ataupun 40 malam. Tak apalah hak tulah tu, cuma dia syak perawi 40 hari ke 40 malam, maksudnya sama je. Maknanya masuk malam dan siang dia sekali lah gitu. Tak semayang. Daripada sinilah diketahui bahawa perempuan yang bernifas juga tidak boleh bersembahyang dan tidak boleh qadha sembahyangnya. Tak ada, serupa dengan mari kotor jugalah, serupa dengan mari kotor. Tapi mari kotor tu dia beza sikit mari kotor. Sebab mari kotor kita sudah bincang dah sebelum pada ni bagaimana hak detailnya secara ringkasnya. Kita sebut mari kotor tu makna pada ketika tu tak boleh nak bersetubuh. Tetapi kalau orang mari nifas sebelum dia suci tu, dia ada khilaf. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Dia kata tak boleh tu pasal dia tengok serupa hukumnya dengan haid itulah. Jadi dari segi tak boleh sembahyang, dari segi tak boleh hal lain, dah tak perlu qada apa semua tu serupa. Bagi orang yang kata boleh, sebab tidak ada nas yang terang yang menyebut kata boleh. Cuma kalau tak boleh pun mungkin kerana akan menyakiti si isteri itu ke, mengganggu dia, mungkin kerana itulah. Tapi bukan kerana haram, tidak. Sebab apa? Sebab tidak ada dalil yang terang yang menyebutkan tidak boleh bersetubuh itu. Tidak boleh bersetubuh. Walaupun darah keluar, sama seperti istihadah juga, sama seperti istihadah, walaupun keluar darah tapi boleh bersetubuh. Gitulah. Mana jangka masa 40 hari itu kita kata dalam pantai lah. Pantai tu semoleknya pantai belaka lah, supaya lebih sihat, supaya lebih sihat dan selamat belaka. Kita kena gaya boleh membahayakan, tak kena gaya dalam masa 40 hari itu boleh membahayakan. Dengan sebab itu seeloknya tidaklah tidak melakukan persetubuhan. Tetapi tidak jelas ada dalil yang menunjukkan tak boleh bersetubuh. Tak ada jelas. Cuma berdasarkan qiyas saja, berdasarkan qiyas. Dan kami melumur muka kami dengan waras. Waras itu jenis rumput ataupun bunga lah, sejenis bunga lah, bunga. Kerana kalaf. Yang ni biasalah orang perempuan, sebab itu ramai kita tengok orang perempuan ini yang beranak ramai-ramai tu naik jeragak. Jeragak kita panggil. Itu kalaf. Jeragak ni hak merah, kehitaman sikit tu. Dia jadi naik, jadi huduh lah muka tu.
Jadi dia ada rawatan dianya menggunakan hak ni pada masa tu. Kalau ada cara yang lain, boleh juga. Bukan kata khusus dengan ni saja. Kalau ada cara yang lain untuk mengelakkan daripada timbulnya jeragak dan seumpamanya, boleh digunalah. Tak apa. Jadi selama 40 hari, yang jelasnya dalam riwayat ini 40 hari. Hak 60 hari ada pendapat Imam Syafi'i dan ramai lagi yang lain. Begitu juga 70 hari sampai 70 hari pun ada. Itu juga pendapat Imam Syafi'i. Tetapi mengikut ulama tak ada dalil yang kuat. Tak boleh lawan hak 40 hari. Ni 40 hari ni pun hak jumhur ulama. Hak ni paling lama lah kiranya mengikut mereka. Kecuali kalau kita mengikut kata 60 hari tu, boleh lagi lah. Maknanya 2 bulan. Ataupun kalau hak 70 hari, tapi itu kurang kuat dari segi dalilnya, dari segi hujahnya. Hak kuatnya hak 40 hari ni. Ini kalau dia berpanjangan. Tapi kalau dia berhenti sebelum pada tu 10 hari, kena semayat dah. Kena semayat lah. Ni kalau tak berhenti, kalau keluar darah tu, sama ada berhenti tu kerana makan ubat ke atau tidak makan ubat ke, tak kira. Asal berhenti semayat. Kalau puasa, puasa. Hak ni kata tak boleh maya, tak boleh puasa ke apa ni kalau sekiranya tak berhenti darah. Jadi kalau berhenti tu sama ada sendiri ataupun dengan kita makan ubat. Perempuan tu makan ubat, tak kira. Kalau berhenti kena semaya. Hak tak boleh tu tak ada lah. Nah begitu. Jadi kalau suci, mandi, semaya. Berkenaan dengan paling kurang nifas itu, macam-macam pendapat lah ada. Ada yang kata 1 lahzah, ada yang kata 2 hari, ada yang kata 3 hari, macam-macam. Tapi dalil yang kuat tidak ada berlaku. Tidak ada berlaku. Seterusnya, setengah orang dia tak terima riwayat ini. Sebab katanya musah ni majhulah, tidak diketahui dia, tidak dikenali dia, musah. Tetapi ramai ulama yang lain mengatakan tidak, jahalah dia tu hilang kerana bukan seorang yang meriwayatkan daripada dia ni, tetapi 2-3 orang, paling tidak 2-3 orang ada riwayat daripada dia. Maka tidak boleh dianggap dia ni sebagai majhul lagi, seorang yang majhul lagi, tak boleh. Artinya riwayat dia ni boleh dipakai. 40 hari ni, ini pendapat dalam mazhab Hanafi. Ahmad Muzani berkata diriwayatkan dari Syafi'i, ada juga riwayat daripada Syafi'i. Tirmizi mengatakan inilah pendapat kebanyakan fuqaha. Ini juga pendapat Thawri, Ibnul Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Kau kata 40 hari tadi nifas itu. Ada juga riwayat kata 60 hari itu, ada juga. Maknanya ada beberapa lah riwayat daripada Imam Syafi'i. Tetapi kalau nak kira hak 40 hari itu serupa dengan orang lain lah, serupa dengan orang lain. Baiklah. Seterusnya riwayat daripada Musah lagi. Dia pergi haji, lepas tu jumpa dengan Ummi Salamah. Jumpa mana? Jumpa di Mekah. Boleh jadi Ummu Salamah pergi ke Mekah juga, ataupun jumpa di Madinah, dia lalu ikut Madinah nak pergi ke Mekah, boleh jadi belaka lah. Dia pun kata, wahai Ummul Mukminin Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub suruh orang qadha sembahyang dia, sembahyang pada ketika haid. Macam mana dia ada dengar? Ada mana ada orang kata tak boleh qadha? Tak ada qadha tu. Itu satu. Yang keduanya, mahid di sini bukan dengan makna ketika sembahyang ketika keluar haid tu, qadha sembahyang ketika seseorang tu keluar haid dia tidak sembahyang kan?
Bukan makna gitu. Mahid di sini dengan makna pada ketika keluar darah. Darah di situ maksudnya darah nifas. Sebab kita duduk cara pasal nifas. Pasal nifas. Sesoalnya Imam Abu Daud nak cerita di sini, perkataan mahid itu umum, luas itu. Bukan khusus untuk keluar darah haid saja. Keluar darah kerana nifas dan seumpamanya, itu pun dari segi bahasa digunakan juga mahid. Digunakan juga mahid. Artinya Samurah bin Jundub suruh orang qadha sembahyang yang ditinggalkan pada ketika dia bernifas. Sebab apa? Sebab ini bukan haid. Kalau haid tu tak boleh qadanya. Maknanya kalau kita andaikan ni hak dia larang ni, hak dia suruh qadha ni, hak pada ketika bernifas itu. Bermakna dia pun supaya orang lain juga pada ketika haid tu, hak tinggal sembahyang pada ketika haid itu tidak qadha, dia faham lagu tu juga. Sebab mahid di sini dipakai dengan makna pada masa nifas. Maknanya tidak ada percanggahan di antara pendapat Samurah dengan orang-orang lain. Tetapi kalau kita andaikan seperti yang pertama tadi, mana dia suruh qadha orang perempuan hak tinggal sembahyang pada ketika mai kotor, bermakna dia ni beza pendapat daripada orang lain. Dan perbezaan pendapat ni bukan kerana setelah dia tahu, dia tak tahu cerita orang perempuan yang berhaid ni tak boleh sembahyang, dan apabila dia suci kena apa ni tak ada qadha, dia tak tahu. Boleh jadi. Sebab apa? Sebab dia ni sahabat, tapi sahabat pun sahabat kecil orang panggil. Sigar sahabat. Bukan sahabat besar, sahabat yang masyhur, tidak. Masyhur juga, tapi dia ni bukan orang yang hak tua-tua lah, tidak. Jadi boleh jadi dia tidak tahu. Usahkan dia. Sayyidina Umar pun ada hadis hak dia tidak tahu. Baru dia tahu setelah sahabat lain cerita. Baru dia tahu. Sayyidina Abu Bakar ada, dia tidak tahu hadis. Banyak kita jumpa dalam kitab-kitab hadis, baru dia tahu apabila orang lain sebut. Banyaklah hak lain-lain lagi. Itu tidak mustahil. Bukan kata apabila kata sahabat kat dia tahu belaka Nabi cerita. Tak. Sebab apa? Boleh jadi dia tidak dapat tahu, dia tidak ada dalam peristiwa itu. Dan tak ada sebab untuk orang cerita kemudian, tak ada sebab. Maka dia tak tahu. Apalagi zaman dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dekat sangat. Setengah-setengahnya mati sebelum Nabi lagi. Setengah-setengahnya kalau mati selepas Nabi pun tak lama selepas pada itu. Munasabah kalau dia tidak tahu. Setengah-setengah hadis tu hanya diketahui oleh seorang dua sahabat saja, dan sahabat tu pergi jauh dah. Ataupun sahabat tu duduk Madinah, dia duduk lain. Sebab tu dia tidak tahu. Boleh jadi. Tetapi setelah diberitahu keadaan sahabat dia seperti biasalah, kita maklum dah, dia akan tarik baliklah pendapat dia tu. Tarik balik pendapat dia. Sebab yang jelasnya apa nama hak kata qadha sembahyang, gapo kena qadha ni ialah puak-puak khawarij. Puak-puak khawarij. Adapun ahli sunnah termasuklah sahabat-sahabat yang merupakan pemimpin kepada ahli sunnah ni, dia kata tak ada qadha lah. Tak boleh nak qadha. Jadi dah tak boleh sembahyang, tak boleh qadha, kuranglah orang perempuan. Kadang kira dari segitu. Apakah ini memberi makna kurang? Dia tak boleh lah pahala sembahyang. Tidak ada kurang di situ. Kurang dari segi zahir. Dari segi zahir. Sebab orang ni buat, orang ni tak buat. Dari segi tu je kurang. Dari segi pahala belum tentu lagi. Hak buat tu lebih baik daripada hak tak buat ni. Sebab dia tak buat ni pun kerana Tuhan larang. Kerana Nabi larang. Kalau Nabi SAW tak larang, semaya juga orang perempuan hak Islam saat ni. Kerana dilarang. Jadi kerana menurut perintah juga. Menurut perintah tu boleh pahala. Bahkan melanggar perintah tak boleh. Orang lelaki kena semaya. Kalau dia tak semaya, dosa. Orang perempuan tak boleh semaya. Kalau dia semaya, dosa juga. Dia tak semaya tu boleh pahala. Begitu. Jadi di sini tidak ada makna kekurangan tu, tidak ada. Hanya dari segi zahir saja nampak kurang. Dari segi hakikatnya tidak ada kurang. Situ tidak ada kurang. Jadi Ummu Salamah kata mereka tidak boleh qadha mana sembahyang. Dia pun sebutlah ada perempuan Nabi SAW
tidak bersemayam selama 40 malam ketika bernifas. Nabi SAW tidak suruh dia qadha semayam yang ditinggalkan pada masa nifas itu. Jadi siapakah imra'atan min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam kanatil mar'ah. Sedangkan cerita ni cerita apa namanya kemudian ni semaya-semaya ni. Adapun hak boleh anak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah dulu sebelum hijrah lagi. Sebelum hijrah, sebelum Mi'raj gapo lagi. Khadijah sebelum difardukan semaya lagi. Jadi tak timbul masalah semaya tak qada gapo tak timbul ni. Jadi hak mana yang dikatakan isteri Nabi ni, hak lain-lain tak ada beranak. Jadi jawabnya setengah ulama menjawab, dia kata hak ni iaitu Maryah yang melahirkan anak Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Hak tu maksud al-mar'ah min nisa'in Nabi SAW, seorang perempuan dari isteri Nabi SAW. Tapi ada pula yang lain, dia kata al-mar'ah min nisa'in Nabi SAW tidak semesti bermakna isteri dia. Makna di kalangan keluarga dia adalah salah seorang perempuan daripada keluarga Nabi SAW. Begitu. Tidak semesti bermakna isteri dia. Baiklah, Muhammad yakni Ibnu Hatim berkata, namanya Musah, tadilah Musah perawi. Kunyahnya Ummu Bussah. Musah Ummu Bussah. Abu Daud berkata Kathir bin Ziyad kunyahnya Abu Sahal. Ini dia nak sebut kunyah. Ini faedahnya dari segi ilmu hadis tu pentinglah. Sebab kadang-kadang orang namanya sama tapi kunyahnya tak sama. Dengan kita menyebutkan nama dia, lepas tu kita sebut kunyah dia, dia boleh membezakan orang ini daripada orang lain, menjelaskan lagi kedudukannya. Itu faedah dari segi sanad lah, dari segi perawi itu, pengenalan perawi. Imam Abu Daud dalam Qala Abu Daud itu dia banyak menceritakan tentang seni, tentang sanad lah, sanad ataupun perawi-perawi. Banyak dia cerita tu. Jadi Musah kunyahnya Ummu Bussah. Kathir bin Ziyad kunyahnya Abu Sahal. Ini bab mandi ketika suci dari haid. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr Ar-Razi. Dia ambil daripada Salamah bin Fadal. Dia ambil daripada Muhammad bin Ishaq. Dia ambil daripada Sulaiman bin Suhaim. Hadis ni tak lagi kerana beberapa perkara. Kerana beberapa perkara. Yang pertamanya, perawi-perawi dia tu orang tak lagi lah. Salamah bin Fadal Al-Abrash. Kalau siapa-siapa baca buku ana tulis Ibnu Ishaq, dalam itu ada panjanglah cerita tentang dia. Dan Ibnu Ishaq tu sendiri, tu guru dia. Ni dia ambil daripada tu guru dia. Ni ada di dalam kitab-kitab hadis pun ada. Orang-orang yang nak terima sangat pun tak lagi, dia dhaif juga hadis ni. Bagi orang yang kata hak teruk lagi, tidak setakat dhaif lah, tak diterima langsung. Dan mungkin ada beberapa orang, ada beberapa orang. Lepas tu selain daripada tu, an imra'atin min Bani Ghifar, Umayyah bin Abi Salt. Umayyah bin Abi Salt itu ada yang menyebutkan dia ni majhul lah, tidak diketahui siapa dia tu. Sebab itulah Hafiz Ibn Hajar dalam Taqribut Tahdzib dia kata la yu'rafu haluha, tidak diketahui halnya, keadaan, maknanya majhul. So itu dosa. Ani mura'atin min Bani Ghifar, dari seorang perempuan Bani Ghifar. Siapa seorang perempuan itu? Apa namanya? Banyak perkara. Dari segi ilmu hadis, riwayat yang seperti ini tak boleh dipakai. Sebab apa? Banyak perkara. Hak ni tak kenal siapa dia tu. Hak ni tidak jelas siapa dia, nama gapo Bani Ghifar itu. Kira-kiranya berdasarkan cerita ni dia tu sahabiah lah. Imra'ah min Bani Ghifar tu sahabiah lah. Jadi kalau nak kira tak tahu pun tak apalah, dah jelas dah sahabiah. Tetapi masalah Umayyah tu sendiri pun tidak berapa terang sangat keadaan dia tu. Selain daripada tu beberapa orang di bawah tu lah. Yang mana dalam kitab kita ni pun ada sebut tentang Salamah bin Fadal tu, ada sebut kedudukan dia. Ada sebut.
Dia kata ada sebut nama dia tu, tapi saya tak ingatlah nama dia tu. Nama perempuan. Salah seorang perawi dia kata dia ada sebut nama dia tu, tapi saya terlupa. Adalah orang buat andaian ini isteri kepada Abu Dzar Al-Ghifari, tapi tidak jelas, tidak jelas. Ni hak bergendong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Laila, apa nama, isteri kepada Abi Dzar, tapi tidak jelas. Baiklah, kalau kita perhati dalam hadis ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gendong aku, duduk di belakang dia. Situ pun tak apa sedap tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam gendong orang Tino pula duduk di atas unta tu. Sama kalau Muhammad Ibnu Ishaq di riwayat, ada selalulah benda-benda yang hak tak sedapnya, hak tak berapa nak telan, nak boleh telan, tak selesa selalu nak makan. Ada sama. Walaupun ulama takwil, dia ni budak lagi, sebab tu baru kali pertama dia kata dia mari kotor. Lepas tu hak ni kau kecil tu, kalau kita terima tu, ni kau kecil tak mari kotor lagi, maknanya boleh dah kan, boleh dah. Apa yang terima pula tu, maknanya walaupun kecil boleh kalau mengikut hak kebanyakannya, hak orang duduk terima. Yang Aisyah tu hak kecil, kata dia dikatakan mana menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika kecil tu, tak main kotor lagi, boleh. Maknanya dalam keadaan bahaya juga tu. Setengah orang kata ini tak apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak ada fitnah. Dah, bukan masalah tak ada fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni cukup jaga daripada benda-benda yang boleh membawa kepada fitnah. Tengok terang ada bini dia sebelum pada ni kita sudah jumpa dah. Terang ada bini dia duduk mari dekat dia, duduk iktikaf di masjid. Pas sahabat pun lalu dua, dia pun panggil mari dia. Sahabat tu pun pergi, apa kamu nak rayak ke apa? Dia kata, saat ni ada orang lain bini saya. Allah, sahabat kata saya, kita tak ada telitah gapo-gapo pun, wahai Rasulullah, tak ada. Tengok Rasulullah kan beringat kan, dia tidak mudah-mudah. Hak lain-lain pun sepatutnya lagu tu lah, sepatutnya. Terus duk kata lah budak kalau lagi gapo pun menimbulkan kemuskilan. Lepas tu keluar darah. Berapa orang jalan tu? Berapa orang jalan? Ada ramai kah? Tak ada sebut. Tak ada sebut. Bahaya tu, bahaya. Jadi itu macam pencerobohan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kata dah, kalau Ibnu Ishaq ni ada masalah sama. Fataqabbattu ila an-naqa wastahyaitu, dan aku berasa malu. Tengok kan ada berasa malu dah tu, besarkanlah dah tu. Tadi duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan jenis orang jenis betul sodak. Kata gendong lah bini saya ni, anak saya ni gendong. Bukan jenis lagu tu. Apa kita orang jenis betul gendong, naik basikal gendong betul. Nah, tak fikir dah orang boleh anggap macam mana. Tak boleh lagu tu. Sebab dia bukan mahram, dia ajnabiyah. Kalau takwil itu takwil saja, takwil andaian saja. Tapi bagi orang yang nak menganggap apa-apa terhadap Rasulullah, orang boleh kata lah, orang lain tak boleh kalau dia tak apa. Pula orang lain kata dia tak apa, orang lain tak boleh. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jaga begitu? Dia cukup jaga, takut fitnah ni. Walaupun dia maksum, tapi jaga orang lain, takut orang suka bukan. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok apa yang dialami olehku, jadi nampak kan berapa orang Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok darah ke apa, tak molek tu. Wara adam, dan dia tengok darah, dia kata apa? Barangkali engkau telah mari kotor. Nak kata nufisti ni dengan makna
Mari kotor di sini. Bukan makna apa ni bernifas, yang ni melahirkan anak, tidak. Perkataan nifas itu digunakan juga untuk mari kotor. Dia kata iyalah. Nabi SAW pun kata gini-gini supaya kita baca tadi lah. Lepas tu dia suruh ubur garam. Ni lah orang duduk amal ubur garam, makan nasi makan garam dulu. Tak ada hadis yang sahih satu pun, tak ada. Hak ni pun tidak sahih. Nak bubuh boleh, nak bubuh tu boleh. Tidak ubur garam, ubur lain pun boleh. Ubat-ubat gapo boleh. Tapi setengah-setengah orang dia duduk pakai hak dhaif, hak maudhu', hak gapo duduk pakai. Nak makan garam dulu. Tak ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Baiklah. Jadi dia ni katanya dia kalau kemudiannya dia mari kotor, bila dia nak mandi dia akan bubuhlah garam. Dalam air dia akan guna buat mandi, nak suci daripada mari kotor, dia akan buat gitu. Gitu. Dan dia pesan pula kalau dia mati dalam air nak buat mandi mayat dia tu, bubuh juga garam. Dia pasal apa? Pasal Nabi SAW suruh bubuh garam. Orang tak boleh pakai lagu-lagu ni tak boleh pakai. Kita kena, orang yang mengaji hadis dia kena membudayakan mengamal hadis sahih. Tu cara dia. Masyarakat yang hidup dengan hadis, yang mengaji hadis, dia akan mengamalkan hak sahih. Hak dhaif dia tidak jadikan budaya. Kalau dia buat sore dia secara sulit-sulit gitu, tidak mengumumkan kepada masyarakat. Apatah lagi kalau hak tak ada. Kalau hak tak ada langsung, dia tidak akan membudayakan benda tu. Kalau hak ada pun dhaif, dia tidak akan besar-besarkan. Dia akan pakai hak sahih. Hak sahih pun banyak, tak cakap alik kita tak ada alik kita. Hak sahih. Apa ya duduk pilih hak tak tahu mari mana tu, sama ada dalam bentuk doa ke zikir ke apa ke. Hak sahih berapa banyak Nabi SAW ajar hak tu, kita ada alik kita hak tu. Apa ya tak sepakat hak tu lebih terang, lebih jelas, lebih baik, bermakna lebih ramai orang yang bawa tu kepada kita, bukan dalam keadaan sulit, dalam keadaan tidak jelas, tidak. Seterusnya riwayat daripada Safiyah binti Syaibah dari Aisyah, katanya Asma binti Syakal. Asma binti Syakal pun namanya. Dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata bagaimana orang perempuan nak mandi bila dia suci daripada mari kotor. Sini Imam Abu Daud buat masuk dalam bab nifas gapo ni, dia nak ceritanya boleh jugalah amal lebih kurang lah ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ambil daun bidara, rebuh ambil air dia, buat mandi tu lebih menyegarkan dan lebih menyucikan. Dan buat seperti ni lah, basuh kepala, gonyoh biar sampai ke umbi, rambut tu sampai ke kulit kepala, kemudian cuah atas tubuh, kemudian ambil satu cebis kain dan engkau bersuci dengannya. Dia pun tanya, wahai Rasul, nak suci lagu mana? Suci ni dia apa? Dengan air suci. Suci ni dengan tanah kalau tayamum. Ni suci lagu mana? Ambil sejebis kain, lepas tu suci lagu mana? Dia tak faham. Aisyah kata, saya pun fahamlah apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kinayah saja, menggunakan bahasa sindiran. Suci itu makna suci dengan secebis kain tu. Mana dia nak suruh ni dalam riwayat ni, dalam riwayat yang kemudian ni dia sebut lomorkan wangian seperti kasturi. Disebut sini mumassakah, yang dilomorkan kasturi. Lepas tu sapu tu kalau mengikut riwayat ni tatabba'ina biha atharad dam, tepat-tepat kena darah, ikutlah tempat mana kena darah. Jadi sapu, basuh, lepas tu comor bau wangi tu. Dalam setengah-setengah riwayat yang dimaksudkan di sini atharad dam ni iaitu kemaluan dia tu pakai situ. Hak ni secebis kain yang dilomorkan kasturi saat ni,
pakai situ. Hak tu yang Nabi SAW malu tu. Sehingga dalam riwayat satu lagi Nabi SAW pun ambil kain tudung. Kain tudung tu lagu mana kain tudung? Adakah dia tudung gitu, muka dia tu tudung gitu, macam orang Tina malu tudung gitu? Adakah begitu? Tidak jelas. Boleh jadi lansir ke? Dia tarik lansir. Boleh jadi. Ataupun tarik kain biar lindung sikit. Dia sebut macam ni. Subhanallah, kata dia. Sucilah. Jadi dia ingat suci lagu mana? Kain. Maksudnya lebih menyucikan lagi lah, membersihkan lagi. Dan ini dalam hadis disebutkan kasturi, dia ada keistimewaan dia khusus. Terutamanya orang perempuan yang lepas suci itu, kalau dia pakai ni, dia mudah lekat anak, dan kuat menguatkan rahim, apa semua tu bagus. Selain daripada itu tidak menimbulkan bau yang busuk yang menyebabkan si suami ni jadi lari. Jadi kadang-kadang tu jadi tak ada angin, langsung putus angin. Boleh jadi belaka tu. Nabi SAW ajar supaya perempuan tu menyiapkan diri dia daripada benda kotor tu. Hilangkan itu bukan dengan air saja, dengan sebaik-baiknya lah, dengan sebaik-baiknya. Lepas tu riwayat satu lagi ni sebut Aisyah puji sangat orang perempuan-perempuan Ansar ini dan sebut baik tentang mereka. Dia kata ada perempuan masuk, dia sebut sebab tadi lah, sebab tadi juga. Dalam riwayat Syu'bah dia ada tambah, perempuan tu tanya tentang mandi junub. Nabi SAW pun ajarlah lagu ni. Aisyah kata orang perempuan yang paling baik ialah perempuan Ansar. Bukan tak ada malu mereka malu, terutama apabila jadi sahabiat Nabi SAW, lebih-lebih lagi lah malunya. Tetapi perasaan malu itu tidak menegah mereka dari bertanya. Ini pengajaran yang sangat penting kepada perempuan. Jangan sekali-kali, kadang-kadang kita ni kalau mengaji golai terbuka sangat, tanya kau tu ni wis peka kecek lagi. Tapi kalau agama ni tidak, dia jadi malu. Supaya juga kalau dengar orang yang tu lebay, kalau kita kata tu alim, kalau tudung kepala lah orang Tina. Tapi kalau hak jahil tak pula. Padahalnya hak lebih bahayanya hak jahil tu, hak tak reti tu. Hak tu lah hak patut dia tudungnya, kena kiranya hak lebih patut. Tapi tidak gitu, keadaan terbalik. Kalau agama ni jadi malu nak tanya. Padahalnya sepatutnya semua perkara lah, bukan agama saja, nak belajar ni tak boleh malu. Walaupun perkara-perkara yang berkait dengan tempat-tempat sulit, kita kata boleh tanya. Di zaman Nabi SAW, sahabat tu tanya perkara-perkara yang macam tu, yang kita sudah maklum dah sebelum ni. Dia tanya, Nabi SAW tak larang, tak kata tak malu ke apa, tak. Tanya secara terbuka. Setengah-setengah orang pula dia kata suara orang perempuan ni aurat pula, tak boleh. Tak ada semua tu, tak betul lah kau. Nabi SAW zaman dia lagu, orang duduk kecek tanya gini, jauh berat kecek, boleh? Tak ada speka apa. Tidak kata setengah-setengah orang tu, dia kata kalau kecek tu kurang molek lah orang perempuan, dia kena tulis nak tanya apa-apa. Tak payah tulis, boleh juga nak tulis. Orang lelaki pun boleh tulis, tetapi jangan menghalang. Tanyalah nak tanya kamu. Jangan malu, sebab ini masalah agama kita. Jadi yas'alna 'anid din, untuk bertanyakan tentang agama, wa yatafaqqahna fihi. Bukan tafaqquh ni maknanya mendalami agama ni, bukan sekadar fardu ain. Mendalami agama ni hak lebih daripada fardu ain lah. Nak jadi alim, nak jadi pandai benar, tanya. Bukan kata hak boleh tanya ni sekadar hak fardu ain saja. Tidak. Dalam hadis ni disebutkan untuk mendalami agama. Dalam usaha mendalami agama tu, ia tidak malu. Tak boleh malu. Sebab kalau malu, tak boleh ilmu. Begitu.
Nabi SAW pun puji lagu tu juga. Ada juga ni Aisyah kata, bukan Aisyah kata, Aisyah kata ni kalau dia tidak tahu Nabi SAW kata lagu ni, kebetulan serupa. Dia kata kalau dia tahu Nabi SAW pun pernah kata lagu ni, sebaik-baik perempuan ialah perempuan Ansar. Perasaan malu tidak menegah mereka untuk mempelajari agama dan mendalami agama. Itulah yang bagus. Dan mereka tanya guna suara, bukan tulis ke apa, tak ada. Jadi ketahui siapa dia yang tanya tu. Tidak kata dalam keadaan tudung tutup muka tak tahu siapa, tidak. Banyak sekali contoh-contoh yang seumpama ini kita jumpa dalam hadis-hadis. Sekat itulah dulu malam ni. Wallahu a'lam.